Taliban nak lakukan. Cumanya saya nak sebut kepada orang Islam begini. Saya tengok ada wakil YB mana daripada Johor itu buat video tentang Taliban dan komplit. Saya nak sebut satu hal sebelum saya nak sebut tentang perubahan yang saudara Amin kata. Nabi SAW kata, al-arwahu junudun mujannadah. Idza ta'arafa minha iktalaf wa idza tanakara minha ikhtalaf. Ruh ni, ruh kita ni, ruh saya, ruh Amin, arwahun mujannadah, tentera yang dihimpunkan, tentera yang diatur. Bila dia kenal antara satu sama lain tu, dia cenderung untuk rapat, untuk baik. Apabila dia tak kenal, asing, maka dia akan berselisih. Ruh kita bersama dengan ruh orang mukmin. Ruh kita bersama dengan orang mukmin. Apabila kita melihat orang mukmin cuba melakukan tindakan-tindakan untuk membela agama mereka. Taliban mungkin ada kelemahan dia di atas, bukan saja dia ada kelemahan, terpelajar macam kita pun dalam pentadbiran negara ada masalah. Negara-negara Arab yang macam-macam pun ada masalah. Kezaliman pemimpin-pemimpin Arab lagi banyak kalau nak dibandingkan apa yang Taliban baru nak buat. Yang sebahagian orang telah kutuk Taliban. Kononnya wakil rakyat tu kata Taliban ambil negara dengan merampas kuasa. Selama ni US masuki negara tu, dia tak bunyi pula US ni penjajah dan seumpamanya. Hari ni muncul ahli politik nak kata ini Taliban rampas kuasa, kita tak boleh terima pengkhianatan rampas kuasa dan seumpamanya. Dia hanya nampak Taliban, dia tak nampak kuasa-kuasa besar yang masuk ke Afghanistan. Taliban, apapun pentafsiran kita kepadanya, dia adalah anak bangsa negara itu. Dia mengambil tanah airnya sendiri. Dan rakyatnya menerima walaupun kita dimomokkan oleh Barat seolah-olah rakyat. Memang orang akan lari. Mereka yang pernah bekerja dengan US, apa mereka tahulah. Mereka akan lari, mereka tahu mereka ada masalah. Bukan saja di Vietnam juga berlaku yang sama. Rakyat Vietnam nak lari apabila Amerika nak keluar sebab mereka tahu nanti apabila tentera masuk, pasukan masuk, anak-anak watan masuk, mereka akan menghapuskan pengkhianat ni. Ini normal, bukan Taliban je. Tu pun Taliban telah buat pengampunan, mengisytiharkan pengampunan secara besar-besaran. Saya tidak mau bagi kredit 100% pada Taliban di peringkat awal. Tapi apa yang kita lihat setakat ini menunjukkan Taliban masih lagi buat perkara yang sound, perkara yang rational, perkara yang boleh kita accept. Dan dia nampaknya telah matang. Saya tengok juru cakap Taliban tu, Englishnya very good. Ui, saya pun rasa British English. British English, saya ingat dia born in British saya rasa. Tapi dia balik, artinya mereka telah ada dah expose kepada pengalaman pentadbiran, cara mereka deal dengan China dan seumpamanya. Mungkin kita tahu kita tak puas hati dengan China, tetapi mentadbir mereka ada pengalaman ketika mereka mempertahankan Bin Laden yang lepas kemudian mereka dibom oleh Amerika. Tetapi kita tak boleh lupa, walaupun Taliban dahulu agak keras mentadbirannya, tetapi semasa zaman Taliban, Afghanistan boleh dikatakan negara yang aman dan Taliban berjaya buat perkara yang tak dapat dibuat oleh negara-negara lain seperti mana kita tahu, iaitu menghapuskan drugs, menjadikan Afghanistan yang 60% pengedaran dadah itu ditamatkan oleh Taliban pada zaman pemerintahan dia 20 tahun yang lepas. Sekarang dia kembali nampak lebih matang dan kita memberikan harapan. Ada orang Islam ni dia pantang tengok orang pakai serban ke apa, dia dah mula jadi cuak. Dia yang cuak sebelum orang lain cuak. Dia pun apa ni semua ni, dia ini ada masalah. Menunjukkan ruh dia itu bersatu dengan ruh orang-orang yang tidak beriman dengan Tuhan. Jika ruh dia itu cenderung kepada orang yang beriman Tuhan, kita tahu ada masalah saudara kita, tapi dia Muslim, dia our brother. Kalau kita boleh, kita nak betulkan. Tak boleh yang salah, kita akan kritik, kita adil. Pun begitu kita cenderung supaya dia memerintah negara dia lebih baik daripada Amerika memerintah negara dia. Dia memerintah negara dia lebih adil. Kerana Amerika memerintah negara dan telah menzalimi rakyat Afghanistan walaupun kononnya dia membekalkan senjata dan seumpamanya. Tak apa, saya bercakap soal perubahan sebelum saya nak pergi kepada yang saudara Amin kata. Perubahan dalam hidup manusia boleh berubah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam jalil kabir, imam besar. Ajazatil mar'ah an talida misla Syafi'i. Wanita tidak mampu lagi untuk melahirkan orang seperti Syafi'i. Hebatnya Imam Syafi'i. Pun begitu, Imam Syafi'i seperti mana yang kita tahu, dia ada mazhab qaul qadim, dia ada qaul jadid. Qaul qadim dia ketika dia berada di Baghdad melalui kitabnya Al-Hujjah,
diriwayatkan oleh Abu Thur, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika itu, mereka yang berada di situ yang mengambil daripada mazhab Imam Syafi'i yang lama ketika di Iraq, ialah qaul yang lama. Kita bayangkan Imam Syafi'i yang besar begitu kukuh sehingga Imam Ahmad berguru dengan dia, Abu Thawr berguru dengan dia, kan? Pun begitu apabila Al-Imam Syafi'i rahimahullah, apabila dia pindah ke Mesir, dia meriwayatkan, mengeluarkan ijtihad baru, walaupun bukan semua ijtihad itu menyalahi yang qadim, tapi dia kata la aj'alu fi hil man rawahu anni. Aku tak jadikan halal orang yang meriwayatkan qaul qadim tu. Dia suruh meriwayatkan qaul dia. Pun begitu ulama-ulama mazhab Syafi'i, kerana qaul jadid melalui kitab dia Al-Imla, Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buaiti. Qaul jadid ialah qaul yang mana pun begitu ulama Syafi'i kata lebih kurang 20 atau 18 qaul qadim lebih kuat daripada qaul jadid. Qaul yang lama tu lebih kuat. Salah satu contohnya mungkin kita sebut mazhab. Salah satu contohnya Imam Syafi'i dalam kalau kita baca tentang masalah amin ni, pasal nama amin ni. Kan amin. Kan bila waladhdallin amin. Dalam mazhab Hanafi dia perlahan kan. Di dalam cuba kita baca dalam dia kata qaluha wa asma'u anfusahum. Dia sebut dia dengarkan diri mereka. Wala yajharu biha. Tak payah kuat bacaan amin tu. Dia kata tak payah dia kata sebenarnya dia kata fa in jaharu biha laisa alaihim syai. Kalau nak kuat pun tak apalah. Tapi ertinya dalam qaul jadid amin perlahan. Tapi ulama senaraikan lebih kurang 18 atau 20 qaul qadim lebih kuat. Qaul qadim kata amin tu kuat tu lebih amin jaharkan dengan amin itu lebih menjadi pilihan dalam mazhab. Walaupun Imam Syafi'i kata jangan ni. Tapi banyak lagi lah contoh-contoh lain dengan baca surah daripada 2 rakaat yang akhir pada sembahyang 4 rakaat, banyak lagi. Yang mana qaul qadim lebih kuat daripada qaul jadid. Saya nak bagi tahu qadim dengan jadid ni kadang-kadang walaupun orang berubah pada jadid, kadang-kadang ada juga yang qadim dia yang kuat. Tapi biasanya qaul qadim lah, qaul jadid lah yang diterima. Gerakan Islam itu ijtihad dalam fiqh. Ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah berlaku kerana dia melihat sebahagiannya mungkin menilai semula analisis dalil-dalil yang sama tapi analisis yang baru, melihat keadaan-keadaan yang baru. Gerakan Islam dahulunya mereka tak matang. Dulu apabila kita bagi tahu, saya personally saya jumpa dengan ramai juga pemimpin-pemimpin gerakan tertentu, saya kata masalah dulu apabila saya kata jangan lagi cakap masalah hudud. Jangan lagi cakap masalah hudud. Ini semua kena ada suasana yang kondusif dan seumpamanya. Oh, mereka kata tu mufti kondusif lah, apa semualah. Dia kata mazhab kondusif lah, macam-macam. Today, hari ini apabila mereka mendapat kuasa, mereka pun tak cakap masalah hudud. Saya tanya kenapa, dia kata nampaknya bukan maksa lagi. Itu saya bagi tahu. Saya bagi terus terang sehingga kepada pemimpin mereka yang datang jumpa saya. Itu yang saya bagi tahu dulu. Bahawasanya bukan apabila orang pun makan pun tak ada, nak bagi duit kat bini pun tak ada, tak payah cakap dan cari tambang pergi haji. Belum sampai lagi waktunya, bukan haji tu tak penting. Itu soal yang seperti gerakan Islam dahulu. Apabila mereka cakap kenegaraan, mereka fikir tentang hudud. Mereka fikir tentang pelaksanaan. Itulah yang menjadi seolah-olah pembeza ketika tempoh decolonization dalam proses menyahkan penjajah. Ini kita kena baca apabila apa yang disebut oleh Rashid Ridha dan seumpamanya. Ini baca panjang sejarah-sejarah tentang menyahkan penjajahan ini daripada bumi orang Islam. Tapi ertinya dalam nak membetulkan hal ini, mereka mencari suatu tafsiran kepada negara Islam itu yang lebih kukuh. Dan mereka nampak rupanya nak bezakan dengan negara yang ditinggalkan oleh penjajah ni, hudud. Dan mereka melupai bahawa keadilan, kebaikan, kebajikan itu adalah Islam yang kemungkinan dalam serupa sudut sama, tetapi ruhnya, muntolaknya ialah niat untuk membetulkan negara, memayungi negara dengan mencari kurniaan Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang kita lihat yang perlu untuk kita fahamkan kepada gerakan Islam, dan kita berterima kasih. Mesir melalui pengalaman. Saya bukan kata kita simpati dengan Mursi, tetapi Mursi ketika dia menguasai Mesir, dia adalah antara tekanan kepada Maktabul Irsyad Ikhwan itu sendiri yang nakkan agenda-agenda yang begitu Islamik, dan nak buatkan perubahan-perubahan yang belum masanya, akhirnya dia ditombangkan. Dan begitu juga gerakan Islam. Taliban juga kena mengambil pengajaran. Gerakan Islam juga kena matang dalam hal ini. Kita kena ambil nafas yang panjang. Islam itu begitu banyak untuk dilaksanakan. Keadilan, kebajikan dan konsep kenegaraan. Buat yang mana boleh kita buat dahulu. Konsep pemerintahan, hukum hudud dan seumpamanya
Tunggu apabila suasana dan syarat-syaratnya memenuhi. Sebab itu maka perubahan sikap. Taliban juga telah pergi belajar tentang international relations mungkin di Dubai dan seumpamanya. Dia keluar di Qatar. Dia duduk di Qatar dulu, ada maktab daripada Qatar. Saya rasa mereka telah matang. Taliban telah matang, gerakan-gerakan Islam mesti matang. Pemimpin-pemimpin gerakan Islam matang. Baca Amir Syakir Ar-Rsalan, baca tokoh-tokoh besar, baca juga Malik bin Nabi. Bukan saya kata 100% pemikiran mereka kita terima, tapi dari dalam kita menyantuni dan mengatasi masalah, mewujudkan sebuah pentadbiran Islam dan pemikiran politik Islam yang lebih matang, menimbangkan antara musuh dan antara kawan, menimbangkan antara maslahah dan mudarat. Itu adalah penting. Kadang-kadang tanpa melalui pengalaman, tanpa melalui niat yang ikhlas, kita kadang-kadang gagal untuk menilai hal ini. Alhamdulillah, saya rasa okey gerakan Islam, Taliban atau selain pada Taliban, untuk berubah ke arah yang lebih positif di dalam membolehkan agenda menegakkan Islam dengan cara yang terbaik. Kita orang mungkin tak suka dengan Erdogan umpamanya. Ada benda yang mungkin kita boleh beli mulahazah tentang Erdogan. Tetapi tanpa dia mengubah framework secular state Turki sebagai sebuah negara sekular, tetapi dia mengubah apa yang boleh diubah. Akhirnya wa'i Islami, keadaan Islam, kehendak Islam itu makin kuat. Berapa tahun dia ambil lama untuk menguasai ketenteraan, menguasai masa, melahirkan. Hari ini mungkin kalau dia mencadangkan pun, mungkin benda tu tidak begitu sukar untuk dia mengubah apa yang ada dalam perlembagaan Turki. Sebab itu pun kita tengok agenda Barat masih lagi, Barat menunggu masa untuk menumpangkan siapa saja yang tidak serasi dengannya. Sebab itu kita mengharapkan Taliban akan buat yang terbaik. Kenapa kita mengharapkan Taliban? Tak ada orang lain. Kerana tak ada orang lain lah. Kerana tak ada orang lain. Orang Islam ni bukan negara orang Islam, tak. Kerana negara orang Islam ni selalu ditindas, dah ditakluki oleh musuh-musuh. Kita sentiasa mencari siapakah yang dapat memberikan sesuatu tamparan pada wajah Barat, tapi dapat mengembalikan kemakmuran kepada negara dia. Ada percubaan Taliban, kita ada harapan di situ. Bukan kita tak harap pada orang lain. Orang lain mungkin kita harap juga, tapi belum berlaku. Taliban telah berlaku. Dia telah ambil kuasa itu. Kita mengharapkan dia pada saat ini, seperti mana dahulu ada orang sokong Osama bin Laden. Bukan Osama bin Laden tu kita setuju. Tapi masa awal tu tak ada siapa. Ramai lah orang pakai baju Osama bin Laden ke apa. Tapi apabila ada masalah apa semua, tak apalah. Tapi begitu juga kita harap kita tidak hampa dengan apa yang menjadi harapan rakyat orang Islam. Cuba kita tengok orang Islam merata semua. Mereka harap dengan Taliban ni. Bukan kerana bukan mereka kerana tak tahu apa yang Taliban buat dulu. Tapi kerana kita mengharapkan ada sesuatu kuasa yang kuat untuk bangkit menunjukkan bahawasanya Islam dapat mentadbir dengan baik dan memberikan tamparan pada wajah Barat bahawasanya kami dapat menguruskan tanah air kami sendiri. Inilah harapan kita pada Taliban. Yang ada kelemahan kita tahu, tapi kita doakan yang terbaik. Kalau dia melampaui batas, kita juga akan mengkritiknya seperti biasa.